Okay, so cikgu akan mula kelas dan akan record lah sesi ini. Okay, so cikgu akan share dulu screen. Okay. Okay, so selamat petang kepada semua pelajar yang disayangi. Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, terutama yang sedang berkuarantin ataupun di mana-mana sajalah kamu berada. Okay. So hari ini cikgu akan terangkan semula. Okay, untuk minggu lepas kita dah settle untuk tugasan yang pertama untuk topik 1. Jadi untuk minggu ni cikgu akan terangkan tugasan yang kedua untuk topik pertama lah, iaitu tugasan 1 bahagian kedua. Okay, setelah itu cikgu akan terangkan juga topik kompetensi 2 ataupun topik 2 untuk quality control inilah. Okay, untuk tidak membuang masa, topik kita pada hari ini ialah supaya kamu tidak confuse dengan cikgu-cikgu lain, ETN 3013 Electronic Product Quality Control. Okay, kawalan kualiti produk elektronik. So, cikgu tak sempat masuk kelas 2 minggu yang lepas. Okay, sebab minggu pertama cikgu ada kursus, minggu kedua kita bercuti, minggu ketiga kita ada KES, lepas tu minggu keempat, minggu lepas hanya dapat buat kelas online lah. So untuk minggu ni adalah minggu yang kelima. Okay, kita ada 17 minggu dan minggu ini adalah minggu yang kelima. Okay, cikgu ulang balik untuk topik ini, kita ada beberapa subtopik lah, ataupun dalam kursus ni kita ada berapa topik. Yang pertama adalah mengenal pasti keperluan kawalan kualiti. Yang kedua, menyediakan keperluan aktiviti kawalan kualiti produk. Okay. Yang ketiga, melaksanakan kawalan kualiti produk elektronik. Yang keempat, melaporkan keputusan pemeriksaan kepada penyelia. Okay, topik 1, 2, 3 lebih kurang. So, kamu akan, kalau kamu tengok kertas penerangan dia nanti, dia macam, ayat dia macam berulang-ulang. Kamu tengok nota dia macam berulang-ulang. Okay, untuk topik yang keempat, dia lebih kepada melaporkan ataupun kita membuat laporan. Ya, ada mesej. Oh, ada yang tak dapat masuk. Okay. Okay, tak apa. Kita teruskan dulu. Okay. So, untuk aktiviti ataupun tugasan yang kedua, okay, cikgu buka yang ni lah. Cikgu semua boleh tengok. Okay, tugasan 1 bahagian kedua. Okay, untuk tugasan 1 bahagian kedua adalah tugasan berkumpulan. Okay, so nanti cikgu minta kamu tolong cari kumpulan masing-masing. Cikgu tak kisah sama ada kamu nak bercampur, kamu nak bercampur lelaki perempuan ataupun lelaki-lelaki, perempuan-perempuan sahaja pun cikgu tak kisah. Okay, janji kumpulan itu adalah kumpulan yang sama sehingga akhir semester nantilah. Sebab kita memang setiap topik kita akan ada kertas kerja kumpulan lah, terutamanya untuk bahagian teori. Okay. So, kumpulan 1, cikgu nak okay, kita ada kumpulan 1 sampai kumpulan 9. Ada 9 kumpulan.
Okey, kumpulan 1 ada 2 orang, kumpulan 2 ada 2 orang, kumpulan 3 ada 3 orang, kumpulan 4, 5 pun ada 3 orang, kumpulan 6 ada 2 orang, kumpulan 7, kumpulan 8, kumpulan 9 ada 3 orang. Okey. So total semua ni dah 24 orang lah. So tak ada mana-mana kumpulan yang ada 4 orang ataupun yang membuat secara individu. Okey, semua masing-masing ikut yang cikgu dah assign ni lah. Okey. Cikgu harap semua faham. Okey, and then kita ada pembahagian subtopik dalam kompetensi 1. Okey. Cikgu harap kamu ada buka cikgu punya Google Site, kita punya Google Site yang untuk khusus quality control ni lah, di mana cikgu ada letak kertas penerangan untuk kompetensi 1. Okay, cikgu buka untuk kamu dulu. Okay, kalau ada kawan-kawan yang ada masalah untuk masuk, tolong bagi tahulah. Tolong ajar sebab cikgu pun tak dapat nak tengok chat, ruangan chat sekarang. Okay, kita buka. Okay, dalam Google Site yang cikgu dah bagi link dekat kamu, okay, kita ada jadual waktu pembelajaran teori dan pembelajaran amali. Okay, so untuk tengok nota, tolong tengok pada bahagian pembelajaran teori. Okay, kalau buka guna font pun boleh juga. So dekat sini, cikgu dah letak nota lah. Sini kertas penerangan 1, ini link untuk Google Form dan ni adalah link untuk tugasan 2 berkumpulan. Okay, tugasan 1 bahagian 2 iaitu tugasan berkumpulan. Okay, cikgu ada letak juga video-video yang cikgu dah buat. Okay, link-link cikgu dah buat. So tolong rujuk dekat Google Site. Okay, dan tolong save dekat kamu punya handphone lah ataupun laptop. Okay, kita teruskan tentang penerangan tugasan 1 bahagian 2 tadi kepada yang baru sampai. Okey, kita ada tugasan yang kedua untuk tugasan 1, topik 1, iaitu tugasan berkumpulan. Okey. So tugasan berkumpulan ini kamu kena cari ahli kumpulan masing-masing, ikut jumlah yang cikgu telah tetapkan. Kumpulan 1 dengan 2 ada 2 orang. Kumpulan 3 dengan 4 dengan 5 ada 3 orang. Kumpulan 6 ada 2 orang. Kumpulan 7, 8 dan 9 ada 3 orang. Okey. So, cikgu pun dah bahagikan setiap subtopik. Cikgu dah bahagikan dengan apa ni? Okey, kalau kumpulan ni ada 2 orang, dia subtopik 1 maksudnya penerangan dia sedikit, okay, berbanding dengan kumpulan yang ada 3 orang. Okay, so kamu kena bahagikan tugas betul-betul lah antara kamu dengan kawan kamu. Okay. So kita tengok pembahagian subtopik dalam kompetensi 1 ataupun dalam kertas penerangan 1. Okay, semua topik-topik ni semua ada dalam kertas penerangan 1. Kamu boleh rujuk dekat Google Site tadi yang cikgu dah tunjuk dekat kamu. Okay. So, pembagian subtopik kompetensi 1. Okay, nombor 1, terangkan maksud spesifikasi produk. Okay, so kamu cari dalam nota apa konten untuk spesifikasi produk. Okay, soalan yang kedua. Apakah tujuan wujudnya spesifikasi produk? Okay, dalam nota dia ada nyatakanlah apa tujuan. Kemudian yang soalan yang ketiga. Apakah kriteria
penilaian spesifikasi produk. Okay, dalam spesifikasi, kita ada kriteria penilaian lah. Okay, soalan nombor 4, terangkan tentang prosedur pemeriksaan ataupun inspection procedure. Dalam nota ada nyatakan apa prosedur pemeriksaan. Yang kelima, terangkan tentang kaedah pemeriksaan ataupun method of inspection. Okay, dalam kaedah pemeriksaan, dalam kertas penerangan pun ada nyatakan ada beberapa kaedah pemeriksaan. Kemudian nombor 6, terangkan tentang bahan mentah ataupun bill of materials, BOM. Okay, ada juga dalam nota cari nombor 7, terangkan penggunaan peralatan. Okay, ada dua soalan yang sama tapi dia punya konten lain. Penggunaan peralatan, yang soalan nombor 7 ni alatan tangan dan alatan pembersihan. Okay, alatan tangan macam screwdriver semua tu, alatan pembersihan apa yang digunakan untuk pembersihan. Okay, yang ke-8 ni penggunaan peralatan iaitu alat ukur dan alat uji. Okay, dua perkara yang berbeza. Okay, soalan nombor 9. Apakah standard? Terangkan apakah standard atau piawaian yang biasa digunakan ataupun yang diterangkan dalam kertas penerangan. Okay. So, untuk topik-topik, subtopik dalam kompetensi 1, okay, untuk soalan 1, kumpulan 1 yang akan jawab. Okay, soalan 2 dan seterusnya sampai soalan 9, dia ikut susunan lah. Kumpulan 1, subtopik 1, kumpulan 2, subtopik 2, kumpulan 3, subtopik 3, kumpulan 4, subtopik 4. Okay. Semua orang, 24 orang dalam kelas wajib untuk buat tugasan berkumpulan inilah, sebab nanti kita akan compile dan kita akan guna bersama-sama. Okay. So untuk topik 1 kita akan buat secara peta minda. Okay. Kalau dalam kertas penerangan, cikgu terangkan macam bentuk karangan ke panjang-panjang dalam bentuk paragraf semua, tapi untuk tugasan kamu dikehendaki untuk membuat peta minda. Okay. So, kalau peta minda, kita hanya ambil isi-isi penting sahaja. Okay. Tak perlu ambil yang panjang-panjang. Kalau dalam perkataan, kira macam 2-3 perkataan yang penting sahajalah. Okay. So, tugas kamu, cikgu ulang balik, tugas kamu, anda dikehendaki untuk membuat peta minda untuk setiap subtopik ini. Okay, dan penerangan perlulah secara ringkas dan mudah difahami. Okay, so apa yang kamu buat, kita akan compile semua dan kita akan kongsi kepada semua pelajar dalam kelas untuk memudahkan semua orang faham. Okay, itu tujuanlah kita berkongsi ilmu bersama-sama. Okay, salah antara tujuan lain adalah apabila nanti masa PA ataupun masa SKM teori, memudahkan kamu untuk rujuk semula kamu punya nota. Tak perlu baca yang panjang-panjang, baca yang pendek-pendek sahaja. Okay? So, seperti yang kamu tahulah, kertas penerangan kita memang dalam bentuk karangan yang sangat panjang kan. Okay, so jadi tugas kamu adalah untuk membuat peta minda bersama-sama rakan setiap kumpulan, dan last sekali kita akan compile dan semua orang akan bacalah. Okay, so cara buat, bagaimana kita nak buat? Okay, pertama. Ni ada chat. Okay, cikgu reply Jezebel dulu. Okay, Jezebel, cikgu rasa masa kamu join tu, kamu tak join with audio. Cikgu rasa kamu kena tekan yang tu, join with audio. Okay, itu sebab kamu tak dapat dengar suara cikgu. Nanti kamu try ya. Masa kamu nak join, kamu join with audio. Okay. Okay, kita sambung semula. Okay. Pertama, sediakan 4 kertas A4. Okay. Bergaris atau plan lah. Bergantung pada kreativiti kamu. Dan digabungkan menjadi kertas yang besar secara landscape lah. Okay, so kalau boleh cikgu nak
kamu punya peta minda itu adalah besar, saiz yang besar dan dapat dapat tengok. Okey? So, peta minda yang dibuat haruslah memenuhi kesemua 4 kertas tersebut. Maksudnya, kesemua 4 kertas itu penuh dan dibuat dalam bentuk yang besar lah, bukannya kecil. Okey? Okey, jika semua ahli kumpulan, kalau kamu 3 orang, contohnya kumpulan 3, ada 3 orang ahli kumpulan, semuanya berada di asrama. Okey? Kawan-kawan dia berada di asrama, so kamu boleh buatlah gabungkan 4 kertas tersebut menjadi satu bentuk yang besar. Okey? Okey, sekiranya ahli kumpulan campur, kalau ahli kumpulan kamu bercampur, ada asrama, ada harian ataupun pelajar harian, maka ahli kumpulan perlu membahagikan subtopik yang diberikan masing-masing pada satu kertas A4. Okey, untuk pelajar yang bercampur harian dan asrama dan juga pelajar harian, sebab kita memang tak boleh berjumpa kan, kamu kena bahagikan subtopik tersebut. Okay, contohnya kamu buat subtopik 1.1, kawan kamu buat subtopik 1.2, okay, bahagikan, dan seorang buat satu peta minda, yang lagi seorang buat satu peta minda. Okay, di kertas yang berbeza. Nanti kamu ambil gambar, baru kita akan cantumkan. Okay, harap semua faham. Cara membuat peta minda adalah mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Ikut kreativiti kamu macam mana nak buat. Tempat membuat adalah di rumah untuk pelajar harian. Okay, jangan keluar, jangan berjumpa dengan kawan-kawan. Ataupun di asrama untuk pelajar yang berada di asrama. Okay. Yang nombor 5 ini cikgu kena delete. Okay, yang ni tak perlu. Sebab yang ni adalah untuk tugasan bersemuka nanti. Okay, yang membuat hasil kerja dalam bentuk video ni. Yang ni kita buat untuk tugasan kalau kita dah bersemuka nanti. Untuk lebih mudah. Okay, yang ni nombor 5 dengan nombor 6 kita abaikan. Okay, sampai nombor 4 sahaja. Okay, so cikgu akan bagi contoh macam mana. Okay, ni dah. Okay, ni subtopik tadi. Pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan lepas ni cikgu akan tanya dalam grup lah. Grup WhatsApp. Kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa. Okay, kamu discuss dulu antara masing-masing. Pembagian subtopik tadi kumpulan 1, topik 1. Okay, kumpulan 2, topik 2. So, ini adalah contoh peta minda yang dibuat oleh senior kamu. Okay, dia gabungkan 4 kertas A4 untuk membentuk satu kertas yang besar lah. Sebab kalau kita bersemuka, senang cikgu nak bagi kamu kertas mahjong. Tapi sebab kita sekarang ni tak dapat berjumpa, jadi kamu kena gabungkan kamu punya kertas A4 lah untuk membentuk satu kertas mahjong yang besar. Okay, kira ala-ala kertas mahjong lah. Okay, ini adalah contoh lah macam mana dia buat. Okay, ikut kreativiti kamu, janji tulisan nampak dan juga jelas dan betul. Okay, jangan bagi informasi yang salah lah untuk kawan-kawan. Okay, ini contoh yang kedua, macam mana dibuat. Okay, ini contoh yang ketiga. Kalau boleh cikgu nak, jangan hanya satu color sajalah. Pakai berbagai-bagai jenis pen color kamu yang ada lah. Contohnya color pen merah ke, pen biru dan pen hitam. Okay, itu yang paling basic lah. Supaya bila kita baca pun kita rasa menarik. Okay. So, contoh yang terakhir ni, kita di tengah start. Okay, contoh yang terakhir adalah contoh yang cikgu tak nak lah. Sebab kalau kamu buat dalam bentuk menegak, kita akan tengok tulisan dia tak nampak. Okay, so seboleh-bolehnya bentuk landscape. Ini menegak lah. Cikgu nak dalam bentuk
landscape macam ni. Okay? So, cikgu harap semua orang faham. Okay, next. Okay. Next, kita tengok tugasan 1 dah settle. Tugasan 1 bahagian 2, cikgu dah terangkan. Cikgu harap semua orang faham. Dan nanti lepas habis kelas, cikgu akan sediakan satu template untuk diisi pada grup WhatsApp. Dan semua orang kena isilah. Kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa, kumpulan 3 siapa. Lepas tu, okay, tugasan ini harus dibuat dan dihantar selewat-lewatnya hari Jumaat. Okay, macam mana kamu nak buat? Macam mana kamu nak hantar dekat cikgu? Okay, tolong buat dalam bentuk scan lah. Sebab scan dia lagi nampak. Okay, kalau gambar dia kurang nampak sikit. Sebab kalau kita dah hantar pergi WhatsApp, dia akan kurangkan dia punya resolution. Okay, jadi cara yang paling bagus adalah kamu scan kamu punya hasil tugasan tersebut lah. Okay, dan jangan lupa nyatakan nama. Okay, cikgu akan compilekan untuk ke semua 99 ni. Nanti cikgu akan share dengan kamu semua. Untuk memudahkan itulah, untuk memudahkan secara ringkasnya apa kompetensi 1. Okay. So, cikgu harap semua orang faham. Kita pergi kepada kompetensi 2. Okay. So, tugasan 1 bahagian 2 sudah selesai dan kamu dikehendaki untuk menghantar selewat-lewatnya hari Jumaat minggu ini. So, cikgu bagi beberapa tempoh hari lah. So, tolong buat tolong buat beberapa hari ni kita lengkapkan. Ya tak susah, kamu rujuk kertas penerangan yang cikgu dah bagi dekat Google Site dan cari topik kamu sendiri dan ambil key point dia. Okay, ambil key point, buat dalam bentuk peta minda. Itu sahaja yang kamu kena buat. Okay. So, untuk kompetensi 2 iaitu prepare electronic quality control activities requirement, okay, ataupun menyediakan kawalan kualiti elektronik, menyediakan aktiviti, keperluan aktiviti kawalan kualiti produk elektronik. Itu topik yang kedua. So, ni dia. Okay, dalam BM menyediakan keperluan aktiviti kawalan kualiti produk elektronik. Okay. So, apa yang dalam kompetensi 2, kalau kamu tengok dia macam ulang balik apa yang berada dalam kertas penerangan 1. Cuma dia lebih detail lagi. Okay. So, tengok sini dia ulang balik apa itu kawalan kualiti. Okay, dia teruskan kepada standard kawalan kualiti. Okay, untuk tugasan 1 bahagian 1 tadi, bahagian 2 tadi, tolong jangan rujuk kertas penerangan 2 lah. Rujuk kertas penerangan 1 sahaja. Sebab nanti kalau kamu rujuk kertas penerangan lain, dia akan too much information, terlampau banyak info. So nanti untuk untuk kompetensi 1, tugasan tadi yang cikgu terangkan, hanya rujuk kertas penerangan 1 sahaja. Okay. Sekarang ni kita tengah membincangkan tentang kertas penerangan 2. Okay, yang pertama adalah subtopik dia adalah standard kawalan kualiti. Okay, dia terangkan apa itu kawalan kualiti ataupun QC. Okay, quality control. Okay. Kemudian dia ada definisi kawalan, dia lebih detail lagi, dia masuk detail. Definisi kawalan, kemudian kita ada kepentingan kawalan kualiti. Contoh dalam mengurangkan kos pengeluaran. Okay. Okay, kita ada objektif kawalan kualiti. Kumpulan kawalan kualiti. Ini secara general lah, setiap pengusaha ataupun kilang ataupun di mana-mana kedai, dia ada kumpulan kawalan kualiti dia masing-masing. Ada yang kumpulan kecil, ada yang memang satu bangunan tu memang untuk orang kawalan kualiti, okay, dia bergantung kepada
size company tersebutlah, size kilang ataupun size company. Okay, dia banyak cara. Okay, so sekarang, lepas tu kita ada kaedah pengendalian kawalan kualiti. So kamu kena tahu kaedah dia. Kemudian dia ada prosedur keselamatan. Kita ada keselamatan di tempat kerja. Apa itu definisi keselamatan? Kemudian kita ada peraturan keselamatan umum di bengkel. Kayak ni, di bengkel ni secara umum lah. Kalau di bengkel elektronik, cikgu selalu pesan kepada kamu, pakai kasut sentiasa. Okay? Untuk masuk bengkel, kita perlu menggunakan kasut. Okay? Siapa yang buka tu? Tolong mute. Okay? So, peraturan keselamatan umum di bengkel, pakaian perlu kemas lah. Kalau boleh, memang kena pakai jaket sentiasa untuk menunjukkan kamu berada di dalam bengkel. Okay? Tapi kalau terlampau panas, cuaca yang sangat panas, kamu boleh buka baju lah dan pakai round neck sahaja, t-shirt. Okay? Tapi kasut memang sangat penting. Okay? Sangat wajib digunakan di dalam bengkel. Yang itu cikgu tekankan sangat-sangatlah. Okay? Pelindung mata. Okay, ni tadi pakaian. Okay, kita tengok dulu pakaian dulu. Memakai apron ataupun baju kerja. Okay, memakai apron, sebenarnya kita pun ada juga apron. Okay, terutamanya masa kita buat etching. Okay, etching kita punya litak. Tapi kamu belum sampai tahap tu lah. Etching adalah berada bila kamu masuk diploma nanti. Cikgu harap-harap ITN KB Bintulu akan dapat terima pelajar diploma untuk 2 tahun lagi lah. Okay. So, lepas tu kita ada pelindung mata. Apa yang kita guna? Kegunaan pelindung mata untuk elektronik. Sepatutnya kita pakai kalau kita buat drilling. Okay. Yang ni tadi sama macam proses etching lah. Selepas etching, kita buat drilling. Okay. Itu gunanya pelindung mata. Okay. So, ni sarung tangan. Okay, sarung tangan. Okay, lepas kamu buat kerja-kerja bengkel, tak kisah kamu buat penyambungan kabel ke, kamu buat CCTV, lepas saja kamu buat kerja bengkel, tolong cuci tangan. Sebab alatan-alatan yang berada di bengkel tu sangat kotor, kita tak tahu kuman-kuman apa. So, sebelum kamu makan, lepas buat kerja bengkel, memang wajib untuk cuci tangan. Okay. Okay, pemilihan alatan mestilah betul apa yang kamu pilih. Kalau screwdriver, kena pilih dia punya skru yang betul lah. Kemudian ada pengendalian alatan. Pengendalian alatan ini adalah keselamatan lah, macam mana kamu handle peralatan tersebut untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Okay. Kemudian pengurusan meja kerja, yang ni pun cikgu selalu terangkan. Tekankan semua cikgu lepas kerja bengkel, terutamanya bila melibatkan pemotongan kabel. Okay, tolong bersihkan. Jangan tinggal kabel kamu sahajalah atas meja tu dan mengganggu pelajar lain yang akan menggunakan meja kerja tersebut. So, kamu kena bersihkan di atas meja dan juga di bawah meja. Okay. And then kita ada prosedur keselamatan bengkel. Yang ni biasalah. Okay. And then pengendalian keselamatan peralatan. Okay, kita ada PDCA. Okay, PDCA untuk pelajar sijil, kita jarang gunalah. Okay, PDCA maksudnya Plan, Do, Check, Act. Okay. So, bila masuk diploma nanti memang kita ada pakailah teknik PDCA. Okay, terutamanya bila kita nak buat projek tahun akhir. Okay, spesifikasi produk.
Diterangkan lagi apa itu spesifikasi produk. Dengan lebih detail lah. Yang ni kamu boleh tengok balik dengan kertas penerangan 1. Okey. Kaedah pemeriksaan peralatan dalam kawalan kualiti. Okey, dalam kawalan kualiti kita ada beberapa jenis kaedah lah. Ada check sheet ataupun kertas semak. Okay, ini adalah contoh apa kertas semak dia. Okay, ini adalah contoh check sheet. Okay, untuk kawalan kualiti lah. Okay, kemudian kita ada gambar rajah sebab dan akibat. Okay, Cikgu harap kamu dapat faham apa itu. Kalau ada soalan dia tanya apa itu gambar rajah sebab dan akibat. So, kamu kena ingat dia adalah sejenis macam tulang ikan. Okay. Okay, macam mana dia buat? Dia ada faktor sebab, itu dia punya tulang-tulang. Lepas tu dia punya kepala, ini adalah dia punya kesan. Okay, kesan dia dekat kepala. Apa yang menyebabkan kesan, apa yang menyebabkan akibat dia berlaku. So, dia pada faktor ataupun sebab-sebab dia adalah tulang-tulang dia lah. Itu kita panggil sebagai fishbone diagram ataupun Ishikawa diagram. Okay, dekat kilang-kilang ataupun company yang besar, kalau dia ada masalah, memang dia akan guna gambar rajah sebab dan akibat ni. Supaya dia tengok apa yang faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu itu berlaku lah, kesan dia. Okay. Contohnya kegagalan, contohnya dia buat kereta. Okay. Lepas tu, kesan dia adalah kenapa kereta itu tak dapat start. Okay, itu adalah dia punya akibat. So, faktor dia, semua orang akan meeting room, dia akan buat meeting, dia akan brainstorm apa sebab-sebab yang kemungkinan berlaku. Okay, sebab yang mungkin berlaku, mengapa kereta itu tak start. Okay, itu adalah contoh penggunaan fishbone diagram. Okay. So, ini adalah contoh dia. So, masalah dia adalah komponen selalu hilang. So, kenapa komponen selalu hilang? Okay, dia juga bahagikan dalam topik yang besar, iaitu manusia, human, man, mesin, alam sekitar, bahan dan kaedah. Okay, dia bahagikan juga. Okay, dia ada format dia lah untuk gambar rajah sebab dan akibat ni. Dia ada kesan, lepas tu faktor dia ada kaedah dia apa, bahan dia apa, alam sekitar dia apa, manusia, kenapa manusia, mesin. Okay, nanti kita akan buatlah untuk latihan kamu di kelas nanti. Okay. So, untuk 1, 2, 3, 4, 5 perkara ni dia memang fix lah. Dia memang format dia yang memang kita tidak boleh ubah. Itu adalah contoh untuk rajah sebab dan akibat. Okay, kemudian kita ada gambar rajah Pareto. So, ini adalah contoh gambar rajah Pareto. Dia bentuk graf. Okay. Carta ringkas untuk menentukan masalah utama dan juga mengkelaskan masalah. Okay, dia ada masalah, berapa bilangan kerja berulang. Okay, untuk tengoklah berapa kali, mana satu punca yang paling tinggi, itulah dia akan cuba tangani. Okay. Gambar rajah Pareto, kemudian kita ada graf dan carta. So, ini adalah graf bar. Pastikan kamu tahu jenis graf sebab dalam kursus lain pun ada juga dia tanya. Contohnya matematik. Okay. Graf bar macam mana, graf garis macam mana. So, kamu kena tahu jenis graf, bentuk dan juga penggunaan dia. Okay, graf bar bentuk dia ada garis, ada bar-bar macam ni. Okay. Dia mesti berpisah lah kalau tak silap cikgu, graf bar dia mesti berpisah macam ni, dia tak boleh bercantum. Okay. Kemudian tujuannya adalah untuk digunakan untuk membandingkan saiz bagi dua kuantiti pemboleh ubah. Okay, kemudian kita ada graf garis. Graf garis bentuknya macam ni. Dia melihat kepada perubahan mengikut masa. So, kamu kena tahulah apa itu graf bar dan juga bentuk dan penggunaan graf garis, apa bentuk dia dan penggunaan dia.
Okay, graf pi. Okay, dia melihat kepada pecahan komponen suatu kualiti berbentuk pi, bentuk bulat. Okay, graf radar memeriksa keseimbangan antara item. Okay, kita jarang guna graf radar lah. Cikgu pun masa dekat industri pun cikgu jarang guna graf radar. Ya, graf-graf lain memang kita gunalah. Kemudian ada charta Gantt atau graf Gantt memeriksa pelaksanaan sesuatu perancangan. Yang ini pun akan selalu digunakan. Okay. So inilah contoh. Graf garis. Histogram pun kamu kena tahu. Contoh histogram. So apa kegunaan histogram? Mengetahui keganjilan di dalam proses pengeluaran. Okay. Kemudian ada carta kawalan. So carta kawalan dia lebih complicated lah. Dia ada UCL, ada LCL. Ni upper limit, lower limit, center limit. Okay. Kemudian gambar rajah sebaran. Okay, apa tujuannya adalah memadankan dua set data ataupun mengkaji pola taburan. Mana pola taburan yang paling banyak? Itulah yang mereka akan tengok. Okay. Okay. Next adalah bahan mentah ataupun bill of materials. So, bahan mentah ni cikgu dah terangkan pada topik yang sebelum ini. Okay. Kompetensi 1. Ini lebih detail lah. Cikgu tengok macam sama aja, lebih kurang lah sama dengan kompetensi 1. Okay. Okay, alat kawalan kualiti. Okay, kawalan proses secara statistik. Okay, dalam kualiti juga kita menggunakan statistik. Okay, cikgu rasa kamu ada belajar statistik dalam maths. Cuma dia tak detail lah macam mana dalam industri buat. Okay, kalau industri dia memang secara detail, dia sangat penting untuk mengelakkan kerugian. Okay, mengelakkan kerugian untuk company tersebut. So, kita panggil kalau statistik ni kita panggil SPC lah. Cikgu tak ingat SPC ni stand for apa. Tapi kalau dekat untuk mengawal kualiti memang dia guna SPC. So, apa tujuan SPC? Memantau piawaian, membuat pengukuran, mengambil tindakan pembetulan. Okay, memang ada laporan SPC. Okay, untuk setiap produk yang dikeluarkan. Okay, analisis nilai tambah, carta kawalan, kajian quality cost. Okay, cost juga sangat penting lah. Dalam banyak-banyak benda, cost yang memang antara ranking yang paling penting sekali dalam kilang. Okay, dalam apa-apa manufacturing lah, janji dia adalah business, memang cost sangat penting. Okay, kemudian kita ada pasukan penambahbaikan kualiti. Okay, ini yang paling penting lah. Bila ada masalah, kita kena hadapi masalah itu. So, siapa yang akan memikirkan macam mana nak hadapi masalah itu adalah pasukan penambahbaik kualiti. Dia akan cuba untuk mencegah masalah tersebutlah dan memastikan kualiti sentiasa dijaga. Okay. So, ini penanda aras. Okay, dah siap. Okay, soalan ni nanti kita boleh bincangkanlah. Apa senarai kepentingan kawalan kualiti, terangkan proses kawalan kualiti, senaraikan 3 jenis alat kawalan kualiti beserta kegunaannya dan juga apakah definisi keselamatan kerja. Dan juga senarai peraturan keselamatan umum di tempat kerja. Okay, so topik kedua kita sudah selesai. Cikgu harap semua orang tak ada masalah. Kita cikgu share lagi sekali. So, untuk tugasan, cikgu harap semua orang faham. Kalau tak ada sesiapa yang ada, kalau ada kawan-kawan kamu yang tak dapat info cikgu pada petang ini, tolong inform.
Okay, apa yang kamu kena buat untuk minggu ini dan bila kena hantar. Okay, itu paling penting lah. Bila kita cikgu suruh hantar, cikgu harap semua orang supporting, harap bagi kerjasama yang bagus dan hantar tugasan yang telah dibagilah. Tak kisah kelas cikgu ataupun kelas lain. Okay, cikgu rasa semua orang setakat ni memberi kerjasama yang baik. Okay, cuma untuk tugasan Google Form cikgu minggu lepas, ada beberapa orang pelajar yang tak jawab. Okay, cikgu tak nak sebut siapa. Orang tu tahulah dia tak jawab. Okay, ada beberapa orang yang dapat excellent, ada beberapa orang yang kurang dapat excellent, tak apa. Kita boleh perbaiki. Okay. So, tugasan 1/2 ini sangat simple. Okay, kamu hanya perlu buat peta minda. Buat dekat kertas. Okay, bila dah buat dekat kertas, tolong scankan kamu punya kertas dan send dekat cikgu melalui WhatsApp ataupun apa-apa medium lah. Okay. Kepada kumpulan yang tak sebumbung. Okay, tak sebumbung. Contohnya Esther dengan Baron. Okay, mereka berada di tempat lokasi yang berlainan. Okay, contohnya kalau kamu berjaya dapat kumpulan 2, subtopik 2, kamu baca dulu subtopik 2 itu and then tolong bahagikan kerja masing-masing lah. Kamu kena buat apa, Esther buat apa, Baron buat apa. Okay, bahagikan dan buat peta minda pada satu kertas A4 sahaja. Okay, lepas tu bagi dekat cikgu lah, cikgu akan compilkan untuk subtopik 2. Itu adalah contoh lah kalau untuk pelajar harian. Okay, kalau untuk pelajar asrama, cikgu tahu mereka berada di asrama. Contohnya Syazwan, lepas tu Wandi dengan Udau, dia satu grup. Okay, dia buat subtopik yang ketiga. Okay, so yang itu tolong buat macam cikgu cakap tadi, tolong gabungkan 4 kertas A4 yang plain, yang kosong ataupun yang garis-garis pun boleh. Gabungkan dan buat peta minda yang besar dan yang jelas. Okay, jangan tulis panjang-panjang. Cikgu tak nak tulis panjang-panjang. Tulis hanya singkatan saja, cari sisi penting dan tuliskan dengan jelas. Lepas tu scankan guna apps scan tu dan bagi dekat cikgu. Okay, jangan lupa bagi tahulah dekat situ, tulis nama kamu dekat mana-mana supaya nampaklah siapa yang buat, supaya semua orang tak supaya ada hak cipta terpelihara. Okay, lebih kurang macam itulah. Okay, so harap semua orang dapat faham tugasan untuk bahagian kedua ni dan hantar selewat-lewatnya hari Jumaat kepada cikgu. Okay, so kalau ada masa-masa kosong, tak ada kelas, tolong bagi masa dengan betul supaya kita dapat buat tugasan dengan tugasan yang dibuat dapat diselesaikan dengan baik. Okay. So, cikgu harap semua orang faham. Okay, semua orang faham. Kita ada... Okay. Kalau semua orang faham, tolong bagi tahu dekat bahagian chat tu, kalau malu untuk bercakap. Okay, adakah kamu faham tentang instruction cikgu? Okay, ataupun bagi tanda reaction tu. Okay. So, itu sahaja untuk bahagian kelas minggu ini. Minggu depan kita tak tahu lagi sama ada kita secara PDPR ataupun kita sudah bersemuka. Sebab kalau ikut tarikh minggu ni last. Cikgu tak ingat minggu ni ataupun minggu depan last. Okay, misalnya kalau minggu depan masih PDPR, kita akan berjumpa macam ni lah. Waktu yang sama, hari Isnin, pukul 2 ataupun 2:30 petang. Dan kita akan bincang untuk topik yang ketiga. Okay? So, untuk PDPR ni memang kita fokuskan untuk habiskan kita punya topik kompetensi 1 sampai 4. Lepas habis 4 tu, baru kita boleh teruskan dengan kuis ataupun ujian teori lah. Okay, lepas tu bersemuka baru kita boleh buat amali. Okay?
So itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap semua orang berada dalam keadaan yang sihat, jaga diri. Okay, jangan tak makan. Okay, kita sama-sama, terutamanya nasib kita yang berada di asrama ni, nasib kita samalah. Kita stuck dekat Bintulu, kita tak boleh balik kampung. Okay, so harap semua orang yang harian juga jangan pergi mana-mana, duduk di rumah, jangan pergi mall ke apakah. Okay, masa ni memang kamu kena berada di rumah. Kalau ada kelas, mana-mana cikgu yang nak buat kelas secara online ataupun offline, tolong bagi kerjasama kepada mereka lah. Cikgu tahu kamu semua yang baik-baik. Okay, so itu sahaja. Okay, terima kasih sangat-sangat sebab bagi kerjasama macam inilah hadir kepada kelas cikgu petang ini. Okay, so itu sahaja. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Okay. Okay. Semua boleh left.